Assalamualaikum murid-murid. Apa kabar semua? Ustazah harap semua murid-murid telah bersedia untuk belajar. Ikhlaskan hati, ambil wuduk dulu sebelum belajar. Masya Allah akan terdapat keberkatan dalam kamu menuntut ilmu. Mudah dapat akan pelajaran. Itulah kelebihan orang yang jaga wuduk. Masya Allah, kita teruskan lagi pelajaran kita dalam tajuk korban. Sebelum Ustazah teruskan, tajuk kita bab korban, Ustazah cerita sedikit. Kenapa boleh terjadi korban? Ibadat korban ni kenapa boleh terjadi? Secara ringkasnya, terjadinya ibadat korban bermula daripada Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Nabi Ismail. Satu ketika Nabi Ibrahim bermimpi. Allah perintahkan Nabi Ibrahim supaya suruh berkorban. Jadi bila dah Nabi Ibrahim bermimpi, dia pun korbanlah beratus ekor kambing dia. Besok dia bermimpi lagi. Mimpi yang sama, Allah perintahkan dia supaya berkorban. Nabi Ibrahim korban lagi. Hari ketiga, mimpi lagi. Allah perintahkan dia berkorban. Nabi Ibrahim pun pergi lagi beratus-ratus ekor kambing dikorbankannya. Ternyata sebenarnya mimpi itu bukan Allah perintahkan dia suruh menyembelih binatang korbannya. Di sebalik mimpi itu sebenarnya Allah memerintah dia menyembelih anaknya Nabi Ismail. Masya Allah, takut kita dengar. Tapi inilah perintah Allah. Jadi dia pun berceritalah dengan anak dia Nabi Ismail. Dia bercerita dengan anaknya Nabi Ismail. Wahai anakku, ayah telah bermimpi. Berceritalah macam Ustazah cerita tu tadi. Lepas tu anak dia terus berkata, wahai ayahku, kalau inilah perintah Allah, wahai ayahku, teruskan, sembelihlah dia. Dia beritahu dengan ayah dia, wahai ayahku, kalau ini perintah Allah, sembelihlah dia. Kalau ayah tak sanggup nak sembelih, kata Ismail, tutuplah muka dia. Tutuplah muka dia dengan baju dia. Allahu Akbar. Perintah Allah. Jadi kerana ini perintah Allah, maka Nabi Ibrahim bawalah anaknya untuk tujuan ibadat korban ini. Ternyata apabila Nabi Ibrahim nak menyembelih anak dia, ternyata pisau parang yang digunakan tu untuk memutuskan leher Nabi Ismail tidak putus. Dia potong-potong tidak putus. Dia potong lagi, tidak putus. Ternyata tak putus. Lepas tu tak semena-mena apa yang berlaku, turun daripada langit seekor kibas di hadapan Nabi Ibrahim. Lalu Jibril kata, wahai Ibrahim, engkau korbankanlah kibas ini menggantikan anakmu Nabi Ismail. Allahu Akbar. Apa sebenarnya murid-murid yang dirahmati Allah, apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang terjadi sebenarnya di sini? Allah nak uji Nabi Ibrahim. Adakah Nabi Ibrahim taat perintah Allah? Oleh kerana taatnya Nabi Ibrahim dengan perintah Allah, maka ditumpulkannya parang, digantikannya seekor kibas. Kibas ni dia macam biri-biri.
Tapi biri-biri tu bulu dia terlampau tebal. Dia juga bukan macam kambing. Kambing tu terlampau tipis dia punya bulu. Jadi kibas ni dia perantaraan. Tidak terlampau tebal bulu dia dan tidak terlampau tipis bulu dia. Itu biri-biri. Itu kibas ya. Jadi maka Ibrahim sembelihlah kibas tu tadi, menggantikan Nabi Ismail tadi kan nak disembelih. Jadi sampailah sekarang syariat kita memerintahkan kita korban. Jadi ini mengenangkan peristiwa Nabi Ibrahim bersama anaknya Nabi Ismail. Jadi moral dia, kita kena taat perintah Allah. Kena taat perintah Allah. Allahu Akbar anak-anak yang dirahmati Allah. Jadi kena taat perintah Allah. Apa yang Allah perintah, apa yang Allah suruh, sedaya upaya cuba kita lakukan. Cari jalan untuk kita lakukan. Allahu Akbar. Baiklah, cuba kita tengok sekarang pengertian korban. Ya. Okay. Kena hafalkan ya pengertian korban ni, arti dia ni ya. Okey, cuba tengok. Apa pengertian korban? Menyembelih binatang ternakan. Apa dia korban? Menyembelih binatang ternakan. Bahasa Arab al-an'am. Ternakan tu al-an'am yang dilakukan pada hari korban. Bila dilakukan? Pada hari raya korban. Dipanggil juga Aidul Adha. Atau hari tasyrik. Dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dia hari tasyrik? Hari tasyrik ni hari raya kedua, ketiga, keempat. Hari raya 10 hari bulan, yang ini 11, 12, 13. Itu hari tasyrik. Jadi tengok balik semula, kena hafal ni pengertian dia ya. Apa pengertian korban? Menyembelih binatang ternakan. Yang ini al-an'am yang dilakukan pada hari raya korban. Yang ini Aidul Adha atau hari-hari tasyrik 11, 12, 13 dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nak tak nak kamu mesti cari jalan untuk kamu hafal dia punya pengertian korban. Seterusnya, apa hukum korban? Apa hukum korban? Mari kita tengok. Hukum korban pertama, sunat muakkad. Maksudnya bagi orang Islam yang mampu. Muakkad ni dituntut ya, Muakkad dituntut bagi orang yang mampu. Maksud mampu cukup dia punya duit. Bukan dia berhutang untuk korban, tidak. Bukan itu maksud dia. Yang mampu ya, yang cukup duitnya, yang lebih duit dia. Lepas tu apa lagi hukum korban? Wajib. Siapa yang wajib? Bagi orang yang bernazar. Nazar ni apa? Nazar ni dia kata, contoh, dia dah kahwin 20 tahun. Tahu 20 tahun? Lama kan? Jadi dia tidak pernah pun melahirkan anak. Dia kata dia bernazar dalam hati dia, kalau aku melahirkan anak, dah lama ni dia kahwin ni, dia bernazar. Kalau isteri dia melahirkan anak, dia bernazar untuk buat korban. Ketika tu jadilah wajib dia punya korban dia. Sebab apa? Dia bernazar. Dia bernazar, jadi wajib. Itu beza dengan sunat muakkad Sunat muakkad wajib. Benda yang berlainan ni nazar ni mesti buat. Tak buat berdosa. Berbeza dengan sunat muakkad. Dia tak buat tak berdosa sebab dia tak cukup duit. Dia tak mampu nak buat. Ini berbeza dengan ni. Ni kena cari jalan. Adakan duit, kumpul duit
Tu beza dia. Baiklah, seterusnya kamu kena tahu juga hikmah. Hikmah korban. Keistimewaan, kelebihan orang yang melakukan ibadat korban tu. Apa dia punya hikmah dia? Ni kena hafal ya. Hikmah dia mendekatkan diri, mendekatkan diri dan mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melakukan ibadat korban, Allah reda usaha kita, Allah reda usaha kita, Allah suka perbuatan kita, jadi Allah kenal kita, Allah reda perbuatan usaha kita tu. Okey, kedua, mengingati pengorbanan Nabi Ibrahim. Allahu Akbar. Macam mana pengorbanan itu tadi, ya, Allah perintah suruh sembelih anak dia, sedangkanlah itulah satu-satu anaknya setelah dikahwin dengan Hajar. Itulah satu anaknya. Dia kahwin dengan Siti Sarah, belum dapat anak, tak dapat anak. Dia kahwin dengan Siti Hajar, dapat anak. Jadi kamu bayangkanlah pengorbanan dia tu. Itulah anak dia satu orang, disuruh lagi sembelih. Itulah kita bila nak melakukan ibadat korban, kamu kenangkan macam mana penderitaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Allah uji dia suruh sembelih anak. Dia kahwin dengan Siti Sarah, belum ada anak. Dia kahwin dengan Hajar, dapat anak pula disuruh sembelih. Masya Allah. Jadi kenangkan bila nak buat ibadat korban tu, kenangkan pengorbanan Nabi Ibrahim. Allah perintah dia suruh sembelih anak. Dia lakukan. Kerana apa? Kerana dia tahu ini perintah Allah. Ini perintah Allah. Jadi dia buat walaupun berat hati dia. Tapi kekuatan dia, anak dia kata, ayah, kata Ismail, kalau ini perintah Allah, sembelihlah dia, tutup muka dia kalau ayah tak sanggup nak sembelih. Ini kekuatan daripada anak dia, ya. Masya Allah. Seterusnya, fakir miskin mendapat nikmat korban. Yelah, kan ramai orang korban, jadi banyak daging kan. Jadi orang fakir, orang miskin dapat menikmati hari raya korban tu, banyak daging-daging yang kita dapat. Orang fakir dan miskin memperolehi nikmat tu. Allahu Akbar. Seterusnya, melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah kita bersyukur. Sepatutnya apa? Sepatutnya anak kita diperintahkan untuk sembelih pada hari raya haji. Tetapi sebaliknya, kerana ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah, maka digantikan dengan kibash tu tadi yang daripada langit diturunkan. Jadi kita bersyukur. Itulah kita korbankanlah duit kita, keluarkanlah duit kita untuk melakukan ibadat korban. Kerana apa? Kita syukur pada Allah. Ingatkan peristiwa Nabi Ibrahim. Kalau tidak, kita kena sembelih anak kita. Allahu Akbar. Takut kita dengarkan. Jadi kita bersyukur, buat yang mampu, ya. Menambah sifat ikhlas atau ketakwaan kepada Allah. Kita nak buat tu, kita kenang Nabi Ibrahim. Kita kenang Nabi Ibrahim. Jadi kerana Allah lah kita nak buat ibadat korban ni, ikhlas kerana Allah. Kita ingatkan Nabi Ibrahim kerana perintah Allah, perintah Allah suruh sembelih, dia ikut perintah Allah suruh sembelih anak, dan anak dia kata juga, wahai ayah, kalau ini perintah Allah, lakukan. Ini ketakwaan dia, ketaatan dia pada Allah. Taat dia, takwa tu taat pada Allah. Akhirnya apa jadi? Allah balas, Allah ganti kerana ketakwaan dia dengan Allah turunkan kibash. Masya Allah, Masya Allah. Seterusnya, meningkatkan syiar Islam. Nampak? Meningkatkan syiar Islam. Seterusnya, memupuk mahabbah, memupuk mahabbah dan silaturahim, ya. Orang kaya melakukan korban,
beri pada orang yang miskin, ya. Jadi semakin ukhuwah, mengeratkan silaturahim antara kita sesama umat Islam. Allahu Akbar. Jadi kena kasih ingat lah ya, hikmah korban tu tadi. Ingatkan, tak ingat semua, ingatkan sebahagian ya. Seterusnya ini sejarah yang Ustazah dah ceritakan tadi ya. Sejarah korban tu ni macam mana boleh berlaku, nanti kamu bacalah ya, insya-Allah ya. Seterusnya mari kita tengok sunat sunat-sunat sembelihan. Maknanya sebelum kamu nak melakukan ibadat korban, sunatlah kamu buat perkara-perkara ni. Apa perkara-perkara yang kamu sunat lakukan? Membaca bismillah, membaca bismillah atau takbir, sebelum nak potong tu, sunat kamu baca bismillah dan baca takbir, Allahu Akbar. Apa lagi? Selawat ke atas Nabi. Senang je, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa lagi kamu kena buat? Kamu kena menghadapkan binatang tu ke arah kiblat. Sunat ya. Apa lagi? Menyembelih binatang yang sehat. Apa maksud sehat? Jangan binatang tu cacat. Jangan binatang tu tak kurus. Jangan. Ini sunat kita pilih binatang-binatang yang sihat. Jadi kena ingatlah apa dia sunat-sunat sembelihan. Membaca bismillah, takbir, selawat, menghadap kiblat, menyembelih binatang yang sihat. Ini perkara-perkara sunat. Jadi kalau kita rebut perkara sunat ni, Allah suka. Kita buatlah yang baik. Seterusnya apa dia? Binatang yang sah dikorban. Kena tahu jugalah apa binatang yang sah untuk dibuat korban. Mari kita tengok apa binatang yang sah untuk dikorban. Binatang yang hendak dikorban mestilah mempunyai ciri-ciri seperti apa dia ciri-cirinya? Tidak cacat. Jangan pilih binatang yang cacat. Binatang tu tidak cacat. Apa lagi? Tidak sakit. Jangan kamu cari binatang yang kurap, yang kulit dia penuh dengan sakit kulit. Sakit binatang lah tu, sakit kulit. Cari yang dia. Lagi apa lagi? Tidak buta. Pilih. Kalau buta, jangan. Tidak berkurap. Tidak berkurap ni ada satu penyakit binatang dekat kulit dia, nanti lalat datang hingga ya. Jadi pilihlah yang tidak berkurap ya. Dan tidak kurus. Jangan cari dah tinggal tulang je binatang tu. Jadi elakkanlah ya. Jadi kena ingat, yang ni senang nak ingat. Kamu baca je berkali-kali. Bila kamu baca berkali-kali, kamu jadi ingat. Bila kamu ingat, kamu boleh tulis. Bila kamu boleh tulis, kamu dapat markah lah buku peperiksaan. Begitu. Seterusnya apa lagi? Jenis-jenis pula. Jenis-jenis binatang yang sah untuk dikorban. Sah. Ni kena ambil kira. Jangan tak tahu. Ni kena tahu. Inilah Ustazah kata wajib belajar. Kenapa wajib belajar? Inilah kena tahu. Bila kamu nak melakukan ibadat korban, kamu kena tahu binatang yang sah untuk dikorban. Jadi bila dah tahu, Masya Allah kita buat kerja tu sempurna lah. Ibadat kita tu diterima oleh Allah. Pertama apa dia? Kambing biri-biri yang berusia, yang berusia 1 tahun dan ke atas. Kalau kambing biri-biri umur dia 1 tahun ke atas. Kambing biri-biri. Kambing biasa yang ada kat Malaysia ni, kambing biasa lah, berusia 1 tahun ke atas. Kena ingat dah ni umur kambing tu 1 tahun ke atas. Jadi bila nak beli, kamu kena tanyalah penjual tu ya. Kena tanya. Kalau tidak, tak sah tu ibadat korban kamu. Seterusnya apa kamu kena tahu lagi? Kalau tidak, tak sah. Unta pula yang berumur 5 tahun ke atas. Jangan kurang 5 tahun ya. Kena lebih daripada umur dia 5 tahun. Sama lah ni tadi lebih setahun. Lebih Dan seterusnya kalau lembu pula atau kerbau. Ni kat Malaysia kita biasa guna ni lah ya. Lembu atau kerbau. Kat Labuan banyak kerbau.
Kalau dekat kampung Ustazah di Johor sana banyak lembu, jarang kerbau ya. Okey, berapa pula usia dia? 2 tahun dan ke atas. Jadi ini kena tahu. Kalau tak tahu, tak sahlah ibadat korban. Jadi persembahan kita dengan Allah tu tak diterima sebab tak sah kan. Jadi kena hafalkan. Lembu, kerbau berapa umur dia? 2 tahun ke atas. Unta 5 tahun ke atas. Kambing biasa 1 tahun ke atas. Kambing biri-biri 1 tahun ke atas. Masya Allah. Jadi senang nak ingat. Macam mana? Jangan baca sekali. Jangan baca sekali. Baca banyak kali. Kalau tak ingat kena banyak kali lah. Kalau ada yang pandai dia baca 3 kali dia dah ingat. Itu jenis cerdik, yang pintar, yang cekap. Yang lemah, kamu bacalah lebih lah ya. InsyaAllah kamu mampu untuk berjaya. Kamu mampu untuk lulus periksa. Kamu mampu untuk dapat ilmu. Sebab kamu gigih untuk mendapat ilmu. Masya Allah.